Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل رضينا بالله ربك برضا الله سبحانه وتعالى sebagai Tuhan kami, wabil Islam dina, dan juga kami rida Islam sebagai agama dan cara hidup kami, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan juga kami rida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul kami. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita, diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita, terutamanya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, untuk sama-sama kita mengambil peluang dan kesempatan yang ada pada bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan aktiviti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berterusan usaha kita di dalam melakukan segala amal kebaikan ini, termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukhdhafa fin nari aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi kata ada tiga benda, tiga perkara yang sesiapa yang memperolehinya maka dia akan mendapat kemanisan iman. Yang pertama ialah ia kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu melebihi daripada dikasih kepada yang lain. Nombor satu, Allah dan Rasul. Isteri dia kah? Anak-anak dia kah? Suami dia kah? Siapa pun kita, nombor satu dalam kehidupan kita adalah Allah dan Rasul. Yang kedua, Nabi kata, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia kasih kepada satu orang itu hanyalah semata-mata kerana Allah, bukan kerana kawan kita itu
satu orang kaya, ada harta banyak, jutawan, ada pangkat kedudukan yang tinggi, yang besar. Sebab itu kita bersahabat, kita kawan dengan dia kerana tujuan-tujuan tersebut. Bukan. Tapi kita bersahabat, kita berkawan dengan dia, kasih kepada seorang itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi kata, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri, dan dia benci kepada kekufuran seperti mana dia benci dicampak masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara untuk kita mendapat kemanisan iman. Manisnya iman ini tak sama macam rasa manisnya pada makanan dan minuman yang kita makan dan minum, tapi ia sedap. Nak cerita bagaimana halawatul iman. Tetapi bila kita sebut iman, saya dan tuan-tuan semua, insya-Allah, ibu-ibu semua, kita semua orang beriman. Kita percaya apa yang terkandung di dalam rukun iman yang 6. Islamnya kita dengan rukun Islam yang 5. Kita tengok langit dan bumi, kita tahu bahawa di sana adanya pencipta. Kita beriman, kita percaya dengan syurga dan neraka, walaupun tak nampak dengan mata kepala kita, tapi kita beriman. Itu beriman. Dan sekeliling kita ini, tuan-tuan sekalian, termasuk kita, semuanya makhluk. Pokok makhluk, bukit makhluk, tanah makhluk, langit makhluk, hujan makhluk, syurga neraka makhluk, jin makhluk, semua makhluk. Jadi nak cerita hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau kata hari ini penduduk dunia ada lebih kurang 7.8 bilion, dekat 8 bilion, tuan-tuan sekalian. Kalau semuanya berkumpul, berhimpun dari segi teknologinya, dari segi kekayaannya, dari segi kekuatannya, maka semua berkumpul untuk mencipta sebiji ataupun sebuah bulan. Mampu tak, tuan-tuan? Dengan kehebatan teknologi, kekuatan, kekayaan yang ada pada hari ini, maka semua himpun nak cipta satu bulan. Tak mampu, tuan-tuan sekalian. Jangan cerita bulan yang besar tu. Setitik air pun manusia tak mampu untuk menciptakannya. Karena ini adalah Allahumma salli ala Muhammad. Bila mereka nak buat ni, mereka tak mampu seperti mana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita tidak akan mampu. Menunjukkan di sana ada satunya Allahumma salli ala Muhammad, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh bayangkan bila Quran cerita kepada kita, wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu helai daun pun yang jatuh gugur atas tanah melainkan diketahui oleh Allah Ta'ala. Berapa helai daun yang jatuh, berapa banyak daun yang ada di dahan pokok, dan berapa helai daun yang akan jatuh ke atas muka bumi ini, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tidak ada yang lebih hebat, yang lebih berkuasa, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman dengan perkara-perkara tersebut. Kita melihat makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Tengok langit bumi, kita tengok lautan. Subhanallah, hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini.
maka kita pun percaya. Yang kata rukun iman tadi, beriman tadi tu kita percaya, kita meyakini bahawa Allah SWT, apa yang terkandung di dalam rukun iman itu kesemuanya adalah benar. Walaupun kebanyakan di rukun iman itu adalah perkara yang ghaibiyat, yang gaib, yang kita tak nampak, tapi kita beriman. Orang beriman, orang Islam, dia percaya kepada benda tersebut. Dan kita semua tahu bahawa selepas daripada kehidupan, selepas daripada kematian kita, adanya kehidupan lagi. Adanya kehidupan lagi. Dan alam ini, dia tak terhenti sekadar kehidupan kita atas dunia ni. Walaupun semua akan mati atas dunia, tapi kita akan berpindah ke alam yang berikutnya. Sebelum nak sampai alam akhirat, kita kena singgah satu alam lagi, iaitulah alam barzakh. Alam barzakh ni sebelum kita nak sampai ke alam yang terakhir, alam yang kelima, iaitulah alam akhirat. Kita akan singgah di situ. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, kehidupan di alam barzakh itu lebih panjang dan lama. Satu orang hidup atas dunia mungkin usia umur 50 tahun. Hari ini dah duduk dalam kubur mungkin dah ratusan tahun. Panjang dah umur dia dalam kubur? Panjang. Lama duduk dalam kubur. Tu manusia yang hidup semenjak daripada zaman Nabi Adam AS yang dah mati. Semua manusia yang dah mati, semua duduk alam kubur ni. Cerita dalam kubur, cerita orang yang dah mati. Tak ada orang dah mati duduk lagi atas dunia, duduk berjalan. Tu tak mati. Jadi kita akan pergi ke alam barzakh dan seterusnya pergi ke alam yang terakhir, iaitulah alam akhirat. Dan di alam akhirat ini, tuan-tuan sekalian, destinasi kita yang terakhir, kampung kita di akhirat ni ada dua saja. Yang pertama namanya syurga, dan yang kedua namanya neraka. Siapa-siapa yang beriman atas dunia, jadi hamba Allah yang baik, taat pada perintah Allah, mudah-mudahan tempat kembali kampung dia adalah syurga. Kalau kata atas dunia pun kita ada kampung kita masing-masing. Ni dah buat plan dah nanti raya nak balik kampung bila, kita ada perancangan kita, ada plan kita. Itu perancangan atas dunia yang kita nak balik kampung kita. Tapi kampung kita yang sebenar di akhirat adalah syurga. Kalau bukan tempat kembali kita dalam syurga, tuan-tuan nak balik mana? Asal kita Nabi Adam AS dalam syurga. Jadi kita semua nak balik ke kampung kita yang sebenar, adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan anugerah yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat istimewa yang kita lihat rata-rata umat ini dikurniakan usia umur yang pendek, kurang daripada 100 tahun. Jarang sekali yang hidup melebihi 100 tahun. Kalau ada pun tak ramai, tu pun dah tak larat dah tuan-tuan. Kita hak 50, 60 ni pun dah tak larat dah. Dia main sakit lutut, dia main sakit gout, nak sembahyang berdiri lama tak boleh, sakit pinggang, sakit slit disc, semua ada tuan-tuan. Dia main sakit macam-macam yang cerita usia umur tua ni. Bukan kata hak muda pun tak sakit, tuan-tuan sekalian. Jadi oleh kerana kita dikurniakan usia umur yang pendek, umat Nabi usia umurnya pendek, tidak panjang, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Tapi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi bulan Ramadan al-Mubarak ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Hebatnya bulan Ramadan, bila mana Allah Ta'ala berikan kelebihan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, walaupun usia umur kita tak panjang, walaupun usia umur kita pendek, tapi amalan yang kita lakukan boleh menyamai dengan mereka yang berumur panjang. Itu hebat. Kalau nak kira dari segi logik, Ustaz, untunglah orang hak hidup umur panjang ratusan tahun, mesti amalan dia lebih banyak daripada kita. Sebab usia umur dia panjang. Kalau dia betul-betul mempergunakan usia umurnya tadi dengan aktiviti ibadat, ratusan tahun usia umurnya, ribuan tahun umat-umat terdahulu, banyaklah amalan dia. Kalau nak banding pada kita, kalahlah kita. Tapi bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandakan pahala. Yang biasa-biasa kita tahu, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dibalas dengan 10. Tapi bulan Ramadan bila disebut tudha'af ila 700, sehingga dilipat kali ganda kepada 700 kali ganda, tuan-tuan. Banyak. Sebab tu rugi kalau tak baca Quran banyak-banyak, tak sedekah banyak-banyak, tak salat qiyam banyak-banyak, apa lagi benda kebaikan itu. Kalau tak buat banyak-banyak, rugi, sebab pahalanya dilipat kali ganda. Amalan sunat pun dilipat kali ganda pahalanya, apatah lagi amalan-amalan fardu yang kita lakukan. Jadi dalam masa yang sama, kita menghidupkan amalan-amalan sunat, hak wajib ni jangan duk tinggal lah. Ada kadang kesilapan sebahagian di kalangan orang yang berpuasa, dia duk pulun jaga hak sunat ni. Kita hebat, tarawih setiap malam tak tinggal. Jemaah bukan 8, kita buat 8, dia buat 20 syekh. Tapi solat fardu 5 waktu tak semayang, tak mai. Solat tarawih tak tinggal setiap malam. Solat fardu tak mai. Teruk lagi, subuh tak semayang, lagi karun. Letih Ustaz, malam tahajud sampai 2, 3, 4 pagi, lena sampai subuh tak bangun. Ni pun tak betul. Utamakan yang fardu, dalam masa yang sama memperbanyakkan amalan sunat. Jangan sampai kita tinggal hak wajib, kita utamakan yang sunat. Yang wajib ni wajib, tak boleh tinggal lah. Yang wajib ni tak boleh tinggal. Dan dalam masa yang sama, kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ni untuk nak menampung kekurangan kita ini, tuan-tuan sekalian. Baik, gandaan demi gandaan pahala yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tawarkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dia hanya dapat dikecapi bagi mereka yang merasai nikmat kemanisan iman. Baru dia akan rasa nikmat tersebut. Tuan-tuan, di akhirat nanti, masa kita terlalu panjang dan lama. 1 hari di sisi Tuhan bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Hari ini siapa yang hidup 1000 tahun atas dunia? Tak ada dah, tuan-tuan. Sebab tu di awal tadi saya sebut, usia umat Nabi ni tak panjang. Mana yang ada yang hidup sampai usia 1000 tahun? Tak ada. Jadi bila 1 hari di sisi Tuhan bersamaan dengan 1000 tahun dunia, maknanya 100 tahun manusia baru bersamaan dengan 1 ataupun 2 jam saja di akhirat. Itu dia punya masa dia. Kalau kita nak buat perbezaan gitu, lama perjalanan kita, panjang. Dah berapa lama nak manusia duduk di akhirat ni, lama mana? Tidak terkira. Kerana itu adalah kehidupan selama-lamanya, lama dan panjang. Baik, apakah kesan daripada kemanisan iman? Dia ada kesan dia, tuan-tuan. Tadi saya sebut perkara berkaitan dengan iman. Kemanisan iman ini kita tak boleh nak cerita dekat orang lain. Dan benda ni bukan boleh dibuat-buat, tapi orang yang dapat dia merasai kemanisan ini, sedap.
Kita tengok dia buat ibadat, subhanallah, rajin. Semalam Ustaz Fahmi cerita Imam Syafi'i khatam 60 kali Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita 60 tahun tak khatam-khatam Quran lagi. Tuan-tuan sekalian, itu beza kita lah dengan Imam Syafi'i. Kita PE je tuan-tuan. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam Al-Quranul Karim. Bila ditanya kepada Imam Syafi'i, dia berkata habis. Bila habis dia baca, dia rasa sedap, nak baca lagi, nak baca lagi. Tu rasa sedap tu, lazat, tuan-tuan sekalian. Manisnya buat ibadat tadi. Tuan-tuan nak bagi faham contoh manisnya ibadat ni. Tuan-tuan makan satu makanan. Tuan-tuan nak cerita makanan hak tuan-tuan makan ni sedap. Tuan-tuan kata, "Uish, tadi singgah buka puasa ni makan tom yum. Wih, sedap gila. Kita ni tak sedap tu sedap tambah dengan gila pula, sedap gila bang," dia kata. Kalau orang Kedah ada kita sedap nak mampuh. Sedap dah tu nak mampuh lah, sedap nak mampuh. Orang Kedah semua nak mampuh. Sedap nak mampuh. Tu imam baca panjang nak mampuh tu imam ni. Hak dah mati pun mampuh juga. Semua ada kira mampuh. Cantik nak mampuh. Semua nak mampuh itu tu sekalian. Itu bahasa orang Kedah. Jadi kita nak cerita sedap, aku makan tom yum tadi sedap nak mampuh. Kita pergi cerita dekat kawan kita, dia boleh rasa tak? Nak tahu yang kata sedap hak kita makan tu macam mana? Dia tak dapat nak gambar, tak dapat rasa sebab dia tak makan. Kecuali kita suar semangkuk dekat dia. Dia pun bismillahirrahmanirrahim makan. Rasa sikit. Dia kata tak ada lah sedap mana pun, kan? Mungkin sampai dekat mulut dia jadi tak sedap, tapi kita makan tu sedap. Tapi kalau bagi semangkuk dekat dia, dia tanya pula dekat kita, boleh tambah 3 mangkuk lagi tak? Ni memang mangkuk sungguh. Bila dia nak tambah lebih, itulah makna kemanisan iman. Ni nak bagi faham. Kata Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, makna kemanisan iman ini an tutalabal mazid. Kamu minta nak buat lebih. Sembahyang nak buat banyak-banyak. Baca Quran nak baca Quran banyak-banyak. Qiyam nak qiyam banyak-banyak. Nak sedekah banyak-banyak. Itulah petanda kemanisan iman. Tapi kalau nak buat sikit-sikit je, sembahyang pun sikit-sikit, baca Quran pun sikit-sikit, sedekah pun sikit-sikit dah. Nak buh duit hak besar tu jadi rasa berat. Buka dompet tengok ada duit RM1, hak 50 ada. Bawa keluar dah RM50 tu. Allah silap. Allah yang silap buat masuk boleh. Ambil RM1 pula. Nak buh duit shilling malu, takut orang dengar. Buh duit shilling kan masuk dalam tabung kan bunyi. Tu pun pelan-pelan letak. Orang tahu orang kedekut dia ni buh duit shilling je sedekah. Nampak tak? Dia buat sikit. Bila sedekah pun sikit, baca Quran sikit, itu petanda kita masih belum mendapat kemanisan iman. Tak rasa lazat nak buat ibadat tadi sebab apa? Kita buat sikit-sikit. Makna kemanisan iman ni kita nak buat lebih. Kita nak buat banyak-banyak. Itu makna tanda satu orang itu dia dapat kemanisan iman. Betul sekalian. Jadi kita dapat rasa kemanisan itu melalui hati kita. Sebab setiap satu benda ni dia boleh rasa. Mulut kita boleh rasa dengan makanan yang kita makan. Sedap kita rasa makanan sedap, kita pun rasa, oh sedap. Pandangan kita pun kita tengok pandangan satu benda yang elok, menyejukkan mata kita tu, nikmat sedap dekat mata. Sedap dekat telinga, kita dengar lagu ke apa, sedap di pandangan, di telinga kita, oh sedap lagu ni. Sedap juga. Dekat mata pun kita tengok benda yang kita, cantik lah. Tu sedap di pandangan, sedap di mulut, sedap di lidah kita. Tapi sedap iman tu nak cerita macam mana? Sebab dia pun ada rasa kesedapannya itu. Akan dirasai oleh mereka yang betul-betul tentu sekalian dapat kelazatan dalam ibadat tadi. Maka dia akan dapatlah apa yang disebut sebagai halawatul iman. Baik. Jadi rebutlah peluang untuk kita mencari bekalan, kerana di akhirat nanti tentu sekalian tiada lagi bekalan yang boleh kita nak bawa balik.
melainkan amalan yang kita siapkan sewaktu atas dunia ni. Inilah tuan-tuan sekalian. Tuan datang solat, buat ibadat, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu, sedekah dan sebagainya. Inilah amalan yang kita buat. Kerana kemanisan iman, kemanisan ibadat itu dan kemanisan Ramadan dapat dikecapi apabila amalan puasa itu kita hayati. Baru kita akan dapat. Dan puasa ini bukan sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum, lapar dan dahaga. Orang ni faham bila tak makan minum dia ni puasa. Puasa, betul. Dia tak makan minum, kita puasa. Tapi ada orang yang dia puasa, tahan makan dan minum, tapi mulut dia tak jaga. Dia duduk fitnah orang, duduk mengumpat orang, hina orang dan sebagainya. Istilah hari ni duduk membawang. Macam mana kita nak jaga amal ibadat pahala puasa kita? Tuan-tuan, kita duduk tuang air dalam satu bekas, air tu tak penuh-penuh, rupanya ada bocor di bawah. Kita duduk isi amalan kita banyak-banyak, sembahyang, baca Quran, sedekah, rupanya siang hari mulut lidah kita tak jaga, kita duduk mengumpat orang. Nampak tak? Iaitu akan menghilangkan pahala. Rugi penat puasa, siang hari puasa, malam pergi tarawih, duduk qiyamul lail baca Quran, tiba-tiba hilang pahala amalan tadi dengan sebab dosa lisan kita. Lepas tu Nabi cerita ada satu orang perempuan, tasumun nahar wa taqumul lail, siang hari dia puasa, malam dia qiyam, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia menyakiti jirannya itu dengan lisannya. Nabi kata la khaira fiha, tak ada kebaikan langsung pada perempuan ni. Bahkan dia termasuk di kalangan penghuni api neraka. Wih, kita dengar siang puasa, malam qiyam, tapi jadi penghuni neraka. Sebab apa? Sebab kerana lisan kita tak jaga. Sebab kerana mulut kita. Ini Nabi sebut, Nabi cerita tentang orang perempuan. Orang perempuan lagi kena jagalah mulut. Bab nak membawang lagi lah. Sembang-sembang kalau tak mengumpat dekat orang ni tak sah. Siang hari duduk puasa, tapi mulut ni, ya Allah, astaghfirullah, kiah dia ni lah, memang dia istighfar dulu sebelum dia nak mengumpat orang. Itu teruk tu. Dia tahu dah dia nak buat benda jahat, dia istighfar sia-sia. Tak cukup istighfar, selawat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni lah kiah. Memanglah telinga dia tu memang nampak. Dia mulalah nak cari salah orang. Mulut duk baca Quran, mulut tak makan minum, yalah puasa, tapi duk ngumpat orang, duk kata dekat orang lain, habis hilang amalan puasa. Rugi, penat tu sekali. Ada orang puasa dapat penat tahan diri daripada makan minum je, habis pahala dah bocor dah tu sekalian. Sebab apa? Sebab kita tak jaga. Mungkin kita jaga benar-benar hak tak membatalkan puasa kita, kita jaga makan minum, tapi kita tak jaga benda-benda yang menghilangkan pahala kita. Ini orang tak jaga. Kena jaga. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, puasa bukan sekadar kita menahan diri daripada makan minum, tapi kita nak jaga, kita nak mengekang hawa nafsu kita ni untuk tunduk pada tuntutan iman dan taqwa. Sebab itu di akhir ayat puasa bila kita baca la'allakum tattaqun, moga-moga dengan kefarduan puasa ini kamu akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan juga kemanisan iman ini tuan-tuan sekalian, satu benda yang tak boleh kita buat-buat, tak boleh kita nak berlakon, tapi orang hak dapat ni dia akan rasa bagaimana sedapnya. Manisnya ibadat, buat amal soleh ni, sembahyang, habis 2 rakaat dia pun sembahyang tak muah lagi. Habis 2 rakaat, sembahyang lagi, habis sembahyang lagi. Kita rajin betul haji ni sembahyang, tak lengah kaki ke? Lengah kaki tu hang. Dia tak lengah kaki dah sebab dia dah dapat kemanisan ibadat tadi. Baca Quran jadi sedap, nak tambah lagi, nak baca lagi, tuan-tuan sekalian. Tuan kita tengok satu orang. Tuan tengok orang duk main bola. Dia boleh lari atas padang tu 90 minit tanpa henti. Oi, kita kata kuat ni, tak letih ke? Sebab dia ada latihan. Dan sebab dia suka, dia minat. Orang kayuh gerek basikal. Ya, ini ada kaki kayuh basikal ni. Boleh kayuh basikal pergi balik 80 km. Wih, jauh. Kayuh basikal. Merentas negeri. Udah hebat.
kayuh basikal jauh dengan jarak yang jauh. Allahumma salli ala Muhammad, satu tempoh jarak masa yang jauh dan juga lama. Biarpun susah payah, tapi apabila hati dah suka, semuanya akan dianggap mudah. Begitu juga ibadat. Tuan sembahyang, kita solat fardu ni tak sampai 5 minit pun. Seorang-seorang kita, saya ingat 2 minit pun tak sampai kita solat seorang-seorang ni, kan? Sembahyang hak tak sampai 5 minit solat fardu ni pun kita rasa culah, rasa malas, berat. Wahai sembahyang, tuan bukan nak kena lari macam main bola. Tuan bukan nak kena kayuh basikal, ada tengah sembahyang dia buat kayuh pula macam tak ada. Dan dia tak memerlukan kepada tenaga, kekuatan yang banyak seperti mana kita bersukan dan sebagainya. Tapi oleh kerana nafsu tak suka, dia jadi tak syok, dia jadi malas nak buat. Sesuatu yang susah apabila dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tabah, kita akan menikmati hasilnya yang sangat manis. Kita akan dapat rasa. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita mengambil peluang keemasan, kesempatan yang ada ini untuk memperbanyakkan amalan kita, di mana pahala dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan ini. Mukmin yang sejati adalah mukmin yang tidak mensia-siakan peluang kesempatan yang ada di hadapan dia, dan dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk diri dia. Sama-samalah kita muhasabah, kita baiki diri, memperbanyakkan amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, memberikan kekuatan untuk kita terus istiqamah melakukan amal kebaikan sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekadar itu saja, mudah-mudahan sebanyak apa yang kita perkongsikan pada pagi ini ada kebaikan dan manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Wallahu taala alam, yang baik daripada Allah Taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rzuqna halawatal iman fil ibadah. Allahumma rzuqna halawatal iman fi ta'ati ilayka ya rabbal alamin. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.